Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'assir kalimatan min bil khair. Moderator yang dihormati, tetamu-tetamu kehormat yang dimuliakan, serta sidang hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya merafak sembah kepada Allah SWT kerana pada hari ini saya diberi peluang untuk bersama-sama berkongsi dengan rakan-rakan semua berkaitan dengan tugas kita dan amanah kita. Jadi saya membawakan pada hari ini amalan terbaik di sekolah saya, SMK Paris, iaitu Curriculum Lesson Plan atau ringkasnya COLP. Jadi kami telah mengorak langkah untuk melihat keperluan curriculum sebagai suatu keperluan untuk mencapai aspirasi murid sebagaimana yang digalurkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kita melihat dalam standard kepengetuaan, elemen core curriculum adalah satu elemen yang dipertekankan, iaitu bidang standard yang ketiga, iaitu pengurusan core curriculum. Daripada standard ini, dari Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, daripada Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550, bagaimana core curriculum merupakan satu elemen yang penting yang jarang diangkat dan dibicarakan sebagai satu elemen yang perlu bergerak seiring. Apatah lagi kita berada dalam naratif baru, dan kita lihat ada juga segelintir kencir kepimpinan yang tidak memahami bahawa dunia pendidikan kita telah bergerak ke satu dimensi yang lain. Mungkin kita boleh menghafal aspirasi murid, tetapi dari segi implementasinya macam mana? Adakah kita masih lagi berfokus kepada hanya akademik atau seumpamanya? Walhal kita sudah mengorak langkah kepada satu pengukuran pelajar, pentaksiran berdasarkan bilik darjah, yang mana di dalamnya merangkumi elemen penilaian terhadap seseorang pelajar. Bukan saja akademik secara konservatifnya, tetapi penilaian markah juga dilihat dari segi PAJSG, psikometrik atau sasiah, ataupun kompetensi pribadi pelajar tersebut, kesihatan fizikal pelajar. Jadi ini naratif baru dalam sistem pendidikan kita. Kita harus melihat secara holistik, tidak lagi secara sudut by sudut. Jadi izinkan pada saya hari ini untuk membicarakan terlebih dahulu, kerana ada yang tidak faham tentang definisi core curriculum. Definisi core curriculum berdasarkan peraturan-peraturan dalam Pendidikan Kebangsaan 1997 telah menggaris bawahkan kegiatan sebagai kegiatan curriculum sebagai kegiatan kumpulan atau individu, apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pembelajaran dan pengajaran atau PDPC, PDPR, sama ada di bilik darjah, di sekolah ataupun di rumah dewasa kini. Dewan Bahasa memberikan tafsiran yang lebih luas, iaitu kegiatan selain dari mata pelajaran yang diajar di dalam bilik darjah, dan dia merupakan lanjutan. Dan core curriculum merupakan pelengkap kepada kurikulum, dan
co-curriculum dan kurikulum tidak boleh dipisahkan sama sekali. Kegagalan sesuatu institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan melaksanakan co-curriculum membawa implikasi besar. Kalau kita lihat di negara-negara lain, ibu bapa yang berani, dia akan membawa hal-hal ini ke tengah masyarakat dan menjadi satu gerakan massa, sehingga kadang-kadang sistem pendidikan itu mampu dipersalahkan. Justru itu kita melihat ibu bapa kian sedar pelajar-pelajar perlu diaktifkan dalam pelbagai sudut. Kita tidak lagi secara konservatif melihat pelajar itu hanya pandai akademik. Tetapi sebenarnya setiap insan di dunia ini diberi kelebihan-kelebihan yang tertentu dan juga kelemahan-kelemahan yang tidak sama antara satu sama lain. Sesuai dengan ayat Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu, mafhum ayat ini telah dijadikan dengan sebaik-baik kejadian. Dan keupayaan anak-anak didik kita yang multiple ini, yang pelbagai ini, harus kita raikan. Mungkin mereka lemah dari segi aktiviti curriculum. Mungkin mereka sangat bijak dalam akademik. Begitu juga, mungkin mereka tidak kompeten dalam akademik. Tetapi bagi aktiviti-aktiviti luar, mereka sangat kompeten. Mereka lebih suka kepada kegiatan kinestetik yang bergerak, dan mereka kadang-kadang lebih ke hadapan. Dan ini adalah kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta pada setiap individu. Untuk itu, kerajaan, Kementerian Pendidikan telah meraihkan dengan PPD penilaian secara menyeluruh. Penilaian kompetensi dalam kelas, keupayaan memimpin, keupayaan penguasaan bahasa dalam aspirasi, keupayaan pengetahuan, cara berfikir, kerohanian, dan mempunyai identiti nasional. Ini adalah penting. Justru itu, kegagalan melaksanakan co-curriculum di sekolah, gagal, tidak mau laksanakan, hanya menumpukan pada perkara-perkara tertentu, boleh disabitkan kesalahan dan boleh dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya. Denda RM5,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya. Ini terkandung dalam seksyen 135 Akta Pendidikan bawah Akta 550/1996 Penalti Am. Jadi peranan guru adalah mengurus, adalah sebagai penjawat awam, pengkhidmat awam yang mengurus dan mengelola kegiatan co-curriculum. Wajib atas guru, bukan sahaja masuk ke kelas, tetapi wajib juga melaksanakan kegiatan co-curriculum sebagai salah satu elemen pengembangan bakat keupayaan pelajar. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja co-curriculum di sekolah. Hal ini terkandung dalam perkara 50/2 dalam Surat Kulim Ikhtisas bilangan 1/1985. Bertitik tolak daripada isu ini, kita melihat kegiatan co-curriculum sekolah melalui kajian kita melihat, kita mengambil sampel 10 guru yang berada di grade 41, iaitu mereka berada dalam lingkungan perkhidmatan 1 hingga 5 tahun. Kita dapati kefahaman mereka tentang kegiatan curriculum sangat rendah. Melalui data yang kita kumpul daripada 10 sampel, hanya tidak sampai 10% mengetahui peranan mereka dan langsung tidak mengetahui peraturan dan undang-undang berkaitan kegiatan curriculum. Dan situasi ini sangat membimbangkan. Kerana apa dia berlaku? Kerana kegagalan kita sendiri untuk memberi kefahaman kepada guru-guru baru berkaitan dengan curriculum ini, harus bagaimana dijalankan, harus bagaimana peraturan-peraturan dan undang-undang harus yang mereka ketahui. Bukan sembrono apabila pergi padang, mereka akan ikut saja apa yang mereka fikirkan. Atau bila ada aktiviti persatuan,
mereka mengatur saja aktiviti tanpa memikirkan manakah keutamaan, manakah yang diletak sebagai keinginan dan sebagainya. Jadi bertitik tolak isu utamanya ialah tiada panduan yang jelas, tiada satu bengkel atau ladap yang mampu mengangkat ilmu dan pengetahuan para guru baru. Apatah lagi kalau guru itu sudah lama hanya melaksanakan aktiviti-aktiviti. Sebenarnya ini menyalahi bagaimana kegiatan kurikulum itu tidak lengkap. Berdasarkan pengalaman saya dinazir oleh pihak Naziran Kebangsaan pada tahun 2017 telah menunjukkan bahawa kegiatan kurikulum ini mampu menjadikan pelajar yang pintar akademik, pintar juga dalam kurikulum dan mampu mengembangkan bakat, dan mereka mampu menjadi pemimpin di sekolah maupun di peringkat selepas mereka melanjutkan pelajaran. Kemudian dapatan kita juga melihat bahawa hanyalah 7% dari 10 guru baru ini tidak memiliki ilmu pengetahuan, kerana berdasarkan dapatan mereka ini aktif ketika di universiti. Itu pun hanya berdasarkan kurikulum yang mereka sertai ketika universiti, dan kemahiran mereka dalam kurikulum sangat rendah. Tidak tahu keperluan-keperluan sebelum kegiatan kurikulum dijalankan. Tidak tahu bagaimana persatuan itu dikendalikan. Hatta tidak tahu peranan-peranan ahli jawatan kuasa. Jadi tugas kita ialah memastikan rakan-rakan kita, guru-guru kita, tak kira guru lama atau guru baru, kita perlengkapkan dengan ilmu bagaimana menjalankan kegiatan kurikulum. Untuk itu kami telah menjalankan beberapa kali ladap dalam tempoh sebelum kita menghadapi MCO, iaitu pada bulan 3 tahun 2020, kita telah menggerakkan satu cara bagaimana untuk membantu guru-guru ini memahami kegiatan kurikulum ini sebagai satu elemen yang penting. Maka kita merancang beberapa ladap dan mengatur keperluan-keperluan sebuah persatuan dari segi penubuhan, ahli jawatan kuasa, sistem file dan sebagainya. Dan yang paling penting yang kita akan bentangkan hari ini, berdasarkan sumber rujukan yang berada pada saya di sekolah ini yang telah ada, seperti pelan strategik, kemudian buku plan pembangunan pendidikan Malaysia, akta pendidikan yang berada bersama dengan saya, kemudian surat-surat perkeliling ikhtisas berkaitan kurikulum, kita merangka satu kajian SWOT, melihat kelemahan, kekuatan, peluang dan sebagainya, dan gangguan-gangguan lain. Berdasarkan SWOT ini, kita telah mengubah balik plan strategik untuk mengatur plan strategik, taktikal, dan kemudian kita cerahkan dalam plan operasi. Okay. Kemudian kita telah mengambil contoh DSKP kurikulum. Kita ubah dari DSKP kurikulum tu, kita menjadikan satu aktiviti itu terancang, kemudian dapat didokumenkan, dapat dipantau, dapat dilihat data-data perjumpaan. Jadi bagaimana kita akan bentang selepas ini. Di samping itu, kita juga merujuk kepada buku panduan pengurusan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi sumber-sumber rujukan ini telah berjaya membantu saya untuk melahirkan satu yang dipanggil rancangan aktiviti tahunan. Jadi dalam analisis yang kita buat dalam SWOT, senarai strategi, kita dapati strategi pertama yang saya pilih adalah memantapkan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan kurikulum. Daripada penilaian strategi tadi, kita mendapati bahawa menjadi keutamaan pelaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif. Maknanya,
kita mesti melengkapkan dulu para guru dengan ilmu pengurusan co-curriculum dan terancang dan mampu dilaksanakan secara bersama dan tidak ada yang terkecuali. Dengan penglibatan ini, semua guru akan terlibat, memainkan peranan masing-masing ketika waktu co-curriculum. Kita juga telah mempaternkan jadual pengajaran pembelajaran dan di dalamnya kita masukkan pada jam 2 petang hingga pukul 4 petang untuk kegiatan co-curriculum bagi sesi pagi. Manakala sesi petang akan bermula kegiatan co-curriculum mereka pada 7 pagi dan hingga pukul 9 pagi. Okey. Kita sedia maklum sekolah harian secara umumnya credit hours untuk kegiatan curriculum ini adalah 180 minit. Jadi dalam keadaan ini kita memastikan pula dengan tuntutan dan kehendak dan perubahan anjal masa itu daripada kementerian. Dulu pada normalnya ada 15 perjumpaan. Kemudian diubah kepada 12 perjumpaan setiap unit. Unit uniform, unit persatuan akademik dan kelab permainan. Kemudian dalam keadaan pandemik ini, dia telah berubah menjadi hanya 5 perjumpaan. Dan kita hanya mampu mengadakan secara maya dan kita membuat aktiviti-aktiviti secara maya melalui projek-projek PBL dan sebagainya. Jadi, kita melihat kerangka yang paling penting ialah kita susun strategi sekolah bahagian pengurusan dulu. Sebab pelajar sifatnya adalah pelanggan kita yang utama. Kita ingin memberikan yang terbaik dan tersusun dan pelajar boleh mengetahui step demi step apa yang perlu mereka lakukan. Untuk pergerakan sebuah persatuan ini, kita merangka ialah 3 fasa. Fasa pertama ialah fasa berpersatuan. Mereka faham bagaimana berpersatuan, mereka faham bagaimana menjadi pemimpin, mereka faham bagaimana mengendalikan minit mesyuarat, bagaimana mereka mengendalikan bagaimana membuat akaun keuangan persatuan dan mereka faham tugas-tugas dan peranan-peranan mereka. Ini melalui aktiviti-aktiviti sama ada disampaikan oleh guru ataupun tenaga-tenaga yang kita boleh jemput dari luar. Kemudian yang fasa kedua ialah berkaitan dengan klinikal. Maknanya pelajar dikenalkan dengan macam mana teknik-teknik pengurusan maklumat, aktiviti-aktiviti sifat klinikal macam mana buat perbengkelan. Kalau contohnya dalam kelab permainan ada bagaimana teknik bermain bola, masa tu ada klinikal. Kemudian ada kejohanan, ada pertandingan. Kemudian diikuti dengan aktiviti-aktiviti yang menurut keperluan setiap. So, misalnya kalau unit uniform, apa yang perlu sebuah unit uniform? Contohnya kalau PBSM, apa yang perlu? Rawatan kecemasan, had kecemasan. Dan kita memanggil cabang-cabang PBSM yang berhampiran untuk juga pelajar-pelajar ini mendapat sijil asas, pertengahan dan juga lanjutan. Ini semua kita merancang. Kita buat dulu perancangan, pelaksanaannya kita tengok pada kesesuaian. Kalau kita bersemuka, ada kaedah yang lebih mudah untuk kita laksanakan. Kalau dalam talian, kita sekarang berada dalam mood, kami memilih mood luar talian dan kadang-kadang ada pelajar yang boleh hubung dalam talian. Kita ingin pelajar-pelajar ini juga terlibat dalam aktiviti sama ada dalam aktiviti di sekolah, tetapi juga menjadi wakil-wakil peringkat sekolah, peringkat daerah ataupun peringkat negeri. Seterusnya, kriteria pembinaan rancangan tahunan curriculum. Rancangan aktiviti tahunan curriculum. Kriteria utama yang seperti saya katakan tadi adalah keutamaan berpersatuan. Persatuan yang dianggotai, contohnya Persatuan Bahasa Melayu, adalah namanya Persatuan Bahasa Melayu. Tapi bagaimana persatuan itu dipahamkan objektif penubuhannya, bagaimana dia dikendalikan, bagaimana kepimpinannya, bagaimana merancang, bagaimana pelaksanaannya. Ini adalah keutamaan berpersatuan. Kita mengharapkan selepas ini pelajar-pelajar apabila keluar dia faham berpersatuan, bagaimana buat minit mesyuarat, bagaimana membuat kira-kira dan sebagainya, bagaimana memimpin persatuan. Bukan kita lihat secara konservatif, pelajar-pelajar boleh jadi ketua, dialah segalanya, dialah yang bawa buku, dialah yang bergerak, dan bukan begitu. Jadi kita akan perkenalkan dalam berpersatuan itu, namanya kepimpinan. Kepimpinan sangat penting.
Sebab bukan saja dari segi pengurusan, tapi bagaimana dia boleh mempengaruhi rakan-rakannya untuk mengikut apa yang dikehendaki oleh persatuan tu. Kemudian objektif utama dan sub-objektif, elemen pengetahuan, elemen aktiviti, elemen inovasi dan kreativiti. Jadi binaannya daripada itu kita akan melahirkan seperti saya kata tadi, rancangan aktiviti tahunan. Daripada rancangan aktiviti tahunan tadi kita boleh buat sampai seberapa banyak, tapi kita hadkan pada 18. Sebab pada fundamentalnya, kegiatan normalnya ada persatuan yang akan bergerak sampai 18 perjumpaan. Jadi setiap sekali perjumpaan itu 1 jam. Jadi dalam 1 jam itu kita buat aktiviti. Satu hari aktivitinya apa. Kemudian kita buat seperti rancangan tahunan dalam PDP atau PDPC. Kita buat minggu ini buat apa. Ada objek, nanti kita akan tunjukkan contohnya macam mana. Kemudian selepas daripada itu kita susun 18 perjumpaan. Kemudian kita letakkan tarikh-tarikh yang mana tidak akan bertembung dengan tarikh-tarikh berkaitan dengan aktiviti akademik, misalnya pepeksaan. Masa pepeksaan, aktiviti kurikulum akan diberhentikan kerana memberi peluang kepada pelajar untuk menumpukan kepada peperiksaan. Jadi selepas aktiviti pepeksaan ataupun peperiksaan selesai, kurikulum harus menyambut aktiviti ini secepat mungkin. Jika tidak, pelajar akan menjadi bosan dan kebanyakannya tidak akan datang sekolah kerana mereka kata tidak ada aktiviti, cikgu sibuk menanam kertas. Maka pada masa itulah kurikulum akan mengambil bahagian, mengadakan siri-siri ceramah, mengadakan kursus-kursus kepimpinan, mengadakan perkemahan, mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menggalakkan pelajar seronok datang sekolah. Dan sifat kurikulum ini sebenarnya untuk membantu pelajar seronok di sekolah. Bila pelajar sudah seronok ke sekolah, maka inilah peluang kita untuk menyampaikan ilmu. Okay? Kemudian kita juga merancang rancangan aktiviti pengembangan bakat. Kita kenal pasti ada pelajar di sekolah ni komputer dalam bab-bab tertentu, maka kita kena raikan. Kita wujudkan jaringan-jaringan dengan yang luar. Misalnya pengalaman kita di sekolah ini SMK Paris, ada pelajar yang ada jaringan di luar. Contohnya mereka menyertai kelab-kelab taekwondo. Dan mereka ni dididik oleh jurulatih-jurulatih yang bertauliah oleh Majlis Sukan Negara. Dan kita dapat maklumat dan kita sering berhubung. Sebab kita ini ada pelajar kita. Kita mesti selalu ada kolaborasi. Ada pengambilan berat tentang masalah pelajar. Apa yang boleh sekolah bantu, apa yang perlu sediakan. Akhirnya, pelajar-pelajar SMK Paris telah terbukti ada yang boleh mewakili bukan saja Sabah, tapi sampai dekat antarabangsa dalam acara taekwondo. Begitu juga dalam aktiviti lain. Contohnya dalam Persatuan Usahawan Muda. Kita sudah sampai ke taraf kebangsaan dan sebagainya. Beberapa pelajar daripada sekolah ini berjaya dibawa sampai ke negeri-negeri lain untuk berkongsi maklumat dan idea. Dan ini sekarang sedang bergerak. Walaupun dalam keadaan kita berada dalam situasi MCO ini atau dalam keadaan PKP yang kita hadapi sekarang ini. Dia bukanlah penghalang. Kemudian elemen binaan rancangan tahunan mesti ada bilangan minggu. Kita cadangkan tadi fundamentalnya ialah 18 sahaja. Tapi kita boleh buat dulu 18, nanti kita boleh pilih mana yang keutamaan mengikut fasa tadi. Fasa pertama berpersatuan, kedua klinikal, ketiga ialah aktiviti. Jadi aktiviti ni kita mesti bagi asas dulu. Kenapa pelajar perlu berpersatuan? Kemudian bilangan aktiviti, objektif, personal atau guru yang pengendalinya. Bagaimana dia mengendalikan? Bukan saja dia mengendalikan, kalau dia ada pintar, dia akan mengundang orang-orang daripada ataupun guru-guru lain yang ada kemampuan tapi tidak ada persatuan untuk memberikan ceramah. Dan kita menyediakan modus operandi umum. Bagaimana dijalankan aktiviti itu. Kemudian rancangan aktiviti tahun ini, kalau kita lihat, kita ambil contoh sebagai kelab olahraga dan merentas desa. Kenapa persatuan ini penting? Kerana pelajar-pelajar untuk aktiviti olahraga ni sepanjang tahun. Sepanjang tahun ada aktiviti yang kita boleh sertai. Pelajar-pelajar yang kompeten, kita boleh gerakkan untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang diwujudkan oleh sekolah-sekolah secara jemputan. Jadi ini akan menyebabkan mereka sentiasa berada dalam kumpulan yang mempunyai persediaan untuk menyertai kejohanan. Dan tidak heran, walaupun sekolah SMK Paris ini sangat kecil, fasiliti sangat terbatas, tapi masih juga kami mampu memberi
bersaing dengan sekolah-sekolah yang pelajarnya lebih ramai. Kerana apa? Kerana guru melaksanakan aktiviti secara terancang dan pelaksanaannya juga memberi impak yang sangat baik. Jadi sebagai contoh, pada minggu pertama ni, kalau kita lihat, kita mengadakan pendaftaran. Maksudnya kita mengenal pasti pelajar yang telah memilih persatuan ini atau telah dipilihkan kesesuaian mereka kepada persatuan ini. Kemudian mengadakan mesyuarat agung. Apa perlu mesyuarat agung? Apa yang perlu mesyuarat agung buat? Secara normalnya, apa yang perlu? Mesti ada, kita minta pada pertama, mesti ada nyanyi lagu negaraku, lagu Sahabat Tanah Airku, ada doa. Kemudian kita buat sikit taklimat keselamatan. Taklimat, kalau zaman Covid ni kita buat kita akan, kalau dalam maya kita akan tayangkan slot dalam masa 3 minit bagaimana seorang pelajar boleh menangani pandemik secara kendiri, penjarakan sosial, lihat jauhkan dari sembang, tempat sesak dan sempit dan sebagainya. Kemudian kita adakan pertama mesti kita suai kenal, tanya dari kita kenal pasti pelajar tu. Kamu di sekolah rendah, apa aktiviti kamu ikut? Sampai peringkat mana? Jadi saya teruja bila saya dengar saya kenal pasti ada satu pelajar sekolah ini yang pernah sebenarnya dari sekolah sukan, yang sekarang berada dalam tingkatan 2. Dan pelajar ini memang kompeten dari segi aktiviti olahraga ini. Dan kami sedang memantau dan memastikan dia ini sentiasa diberi tumpuan dan latihan sewajarnya supaya sentiasa dikompeten. Okey, kemudian dalam hal aktiviti objektif ni, dalam kita adalah aktiviti, kemudian objektif yang jelas kita lihat adalah contohnya pemilihan AJK. Siapa jadi pengurusi? Kalau boleh kita ada sikit elemen mengajar sistem demokrasi. Demokrasi, kita bentangkan calon-calon yang terpilih, kemudian kita bagi dia mereka berucap dan sebagainya. Supaya mereka berlatih kepimpinan. Memang peringkat awalnya kita faham anak-anak murid kita ni malu. Tapi kalau kita sudah biasakan, bila naik tingkatan 5 atau boleh besar daripada itu, keyakinan diri itu dapat dibentuk sesuai dengan aspirasi murid tadi. Okey, kemudian modus operandi perjumpaan. Buat perjumpaan untuk mesyuarat agung. Kemudian tindakan guru penasihat. Guru penasihat ni kita tentukan sama ada ketua penasihat menentukan guru penasihat mana yang akan mengalihkan. Guru-guru lain buat apa? Guru-guru lain akan membantu guru tersebut yang akan memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan, berada dalam keadaan yang mengikuti aktiviti. Tidak boleh guru-guru berada tempat lain, mesti berada bersama pelajar. Keberadaan guru mesti bersama pelajar sebab aktiviti kurikulum adalah penting dan wajib. Ya, jika apa-apa berlaku, jikanya benda sesuatu itu berlaku, dia berlaku di depan guru. Jadi ada pertanggungjawab. Locus parentis. Ya, ini penting. Begitu juga aktiviti seterusnya, memperkenalkan acara olahraga dan balapan. Ya, ini penting. Sebab kita lihat bukan saja pelajar tidak faham, yang kita bimbang ialah kita sebagai pendidik tidak faham apa itu balapan, apa itu padang, bagaimana acara itu boleh dibatalkan, kenapa pelari itu tiba-tiba diberi kad merah dan sebagainya. Kita tidak mau berlaku seperti Olimpik yang baru-baru ini untuk Paralimpik. Kesilapan yang sangat kita anggap tidak bijak, sehingga kan emas terlepas daripada atlet Malaysia. Kan? Kita faham ganjaran untuk pemenang emas ini ialah 1 juta dan akan dibayar allowance setiap bulan RM5,000. Bagaimana benda itu terlepas begitu saja? Bendanya ialah senang saja. Beberapa minit terlewat, 6 minit terlewat mendaftar diri atau berada di bilik persediaan. Ini adalah kecuaian yang mungkin berlaku juga pada kita. Kerana kegagalan kita memahami peraturan-peraturan kecil yang terkandung dalam satu kejohanan yang menyebabkan peserta kita yang kompeten boleh ditolak. Dan ini juga adalah pengalaman yang kita pernah hadapi. Okey? Itu sedikit. Kemudian kita lihat elemen rancangan mingguan.
rancangan mingguan ni mesti ada tentatif. Tentatif ialah maksudnya satu jadual, masa, tarikh yang kita rancang, tempat yang kita rancang. Tentatif kita sudah rancang tapi belum ada kepastian. Tapi dalam dokumentasi ini kita kena tulis sebagai tentatif. Kehadiran, kita cerakinkan kehadiran itu walaupun kita ada maksud kehadiran, tapi dalam rancangan mingguan ini kita tulis berapa pelajar yang hadir lelaki, berapa pelajar perempuan yang hadir. Kemudian kita lihat ada kehadiran sebenar dan kehadiran sepatutnya. Kita tengok apa sebab ketidakhadiran. Jadi dengan cara itu kita boleh melihat, buat kajian bagaimana kita boleh meningkatkan penglibatan pelajar. Kemudian kita buat langkah-langkah aktiviti seperti dalam kelas. Pertama, nak menarik kurikulum ni dia mesti seronok, santai dan ceria. Tidak boleh kita mulakan dalam keadaan kita marah-marah walaupun keadaan petang. Tapi bagaimana dalam keadaan letih pelajar, kita hidupkan suasana. Ini penting. Kalau dalam PPDC kita panggil apa? Set industri. Kalau dalam kurikulum ni kita boleh kata bagaimana kita menarik minat. Kita menarik minat. Dengan mungkin tayangan-tayangan montaj yang kalau kebanyakan pelajar mungkin dia nak santai petang, mungkin kita dengarkan lagu-lagu yang sesuai dengan dunia pendidikan, nasihat dan sebagainya, ya. Kemudian personal ni guru yang terlibat mengendalikan, ya. Guru lain terlibat juga sebagai pembantu kepada personal ini dan tidak boleh meninggalkan pelajar tanpa kebenaran pengurusan sekolah. Mungkin dia perlu hadir mesyuarat di sekolah ataupun di tempat lain, itu tidak apa, itu ada kelulusan, itu ada kebenaran, ya. Kemudian yang ini yang paling penting ialah ada refleksi. Kadang-kadang aktiviti itu sudah dirancang, sudah dipatternkan, sudah ditulis, tapi tidak dapat dilaksanakan. Macam juga PDPC tidak dapat. Jadi refleksinya macam mana? Mungkin kita terpaksa ditangguhkan atau dilaksanakan. Apa kita dapat? Pelajar merasa seronok dengan aktiviti ini. Kemudian aktiviti yang dijalankan, terdapat 3 pelajar yang menghadapi kesukaran untuk membuat aktiviti kerana mereka tidak dapat mengikut masa yang diberikan kerana ketidakupayaan mereka. Ataupun kita pada hari itu aktiviti dapat dijalankan dengan penuh ceria apabila semua pelajar dapat menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu Malaysia Raya atau lagu gemilang dan sebagainya. Situasi yang menyeronokkan. Jadi keadaan-keadaan ini, aktiviti-aktiviti kurikulum ini, dalam pada itu kita akan tarik kepada aktiviti yang meningkatkan ilmu dan pengetahuan pelajar. Jadi dalam keadaan kata orang dalam situasi yang santai, ya, tapi dapat ilmu. Itu di segi aktiviti biasa, ya. Kecuali dalam kalau unit uniform ada kenaikan pangkat, itu lain lagi, ya. Okay, jadi ini adalah binaan rancangan harian, ya, yang kita telah rancang dan kita buat, ya, dan kita laksanakan dan kita dapat buktikan dia telah dilaksanakan. Ini cara kita buat, ya. Jadi tidak boleh kita pandang ringan aktiviti kurikulum ini. Bukan aktiviti hanya kita melaporkan seadanya saja, tapi jadikanlah sekolah ini suatu tempat yang seronok didatangi oleh pelajar. Kalau kita menganjurkan bola sepak, ramai pelajar lelaki akan datang. Kenapa? Mereka seronok main bola. Jadi aktiviti ini akan mampu menarik pelajar. Jadi bila pelajar datang, gunakan kaedah ini untuk menyelitkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kan? Contohnya kalau pelajar tu main bola, mungkin dia boleh main bola tapi tekniknya tak betul, tendangannya tidak betul, manahannya tidak betul, passing bola pun kadang tidak betul. Dia ikut biasa saja, pakai kaki ayam, tak biasa pakai kasut bola dan sebagainya. Jadi ini kita gunakan kesempatan bagaimana. Kemudian kita pentingkan keselamatan. Macam mana sukan itu mengutamakan keselamatan ini. Okey, ini adalah sangat penting. Jadi hasil dapatan kita setelah menjalankan dalam situasi COVID ini, dan pernah kita buat awal tahun ketika pelajar datang sekolah, kita mendapati pergerakan kurikulum ini lebih tersusun dan lebih pelajar mendapat manfaat daripadanya.
Begitu juga dalam talian. Cuma aktiviti co-curriculum ni sebenarnya memang kita begitu juga dalam akademik. Bila bersemuka itu dapatannya ada lebih baik. Pelajar dapat mengikuti dan dibimbing lebih dekat oleh guru. Ini yang paling penting, ya. InsyaAllah bulan Oktober akan mula buka sikit demi sikit sekolah. Kegiatan curriculum dapat dijalankan dengan baik. Dan ingat, kegiatan curriculum ini sudah dinilai sebagai satu elemen penting bagi seorang pelajar, ya. Kita tidak boleh lagi menganggap dia sebagai sampingan. Ada markah jawatan, ada markah keadilan, ada markah penyertaan, ada markah pencapaian. Markah-markah ini akan diangkat dalam markah PAJSK, dan markah 10% dalam co-curriculum ini adalah kayu pengukur kepada seseorang pelajar itu untuk masuk ke matrikulasi, untuk masuk politeknik, untuk masuk ke universiti. Bayangkan pelajar ini cemerlang akademik tetapi tidak competence dari segi kurikulum, tidak ada dari kepimpinan, tidak mau bercakap dengan orang, senyap. Jadi apakah sumbangan kita sebelum terjadinya sedemikian? Jadi amatlah penting kita memahami kurikulum ini adalah satu elemen PBD, dan setiap pelajar di sekolah ini apabila ingin keluar mesti ada dokumen pencapaian akademik, dokumen PAJSK. Dia nak berhenti atau pindah, mesti ada psikometrik dan sebagainya. Jadi kalau pelajar ini memiliki markah akademik yang baik, kurikulum yang baik, sasya, psikometrik baik, maka akan ramailah merebut pelajar tersebut. Dan inilah yang kita ingin bentuk pelajar-pelajar ini. Jadi melalui kesungguhan kita untuk merancang di peringkat sekolah, guru, agar pelajar itu dapat mengikuti kurikulum secara teratur, kehadirannya teratur, ya, dan semua aktivitinya teratur. Dan bila dia keluar, dia mampu menggunakan ilmu tersebut untuk berkongsi dengan orang lain ataupun digunakan dalam kehidupannya. Jadi berdasarkan pemerhatian kita, berdasarkan dokumentasi kita, kegiatan kurikulum ini dapat dipantau. Apabila dokumen ini berada, kita boleh menentukan 2 minggu atau sebulan dokumen kurikulum ini dihantar kepada kita untuk kita buat pemantauan atau buat ulasan, melihat apakah aktiviti sejajar sama atau tidak, ada perubahan atau tidak, atau bagaimana, atau kita melihat ada tak gangguan. Jadi ini sudah menjadi satu dokumentasi yang baik untuk pergerakan sebuah sekolah, ya, untuk melihat bagaimana kurikulum ini dibangunkan, dikembangkan, diperkasakan dan digemilangkan. Jadi dapatan kami, rancangan tahunan, rancangan aktiviti tahunan dan rancangan aktiviti mingguan ini sangat penting, dan kami berusaha untuk mengembangkan ilmu ini kepada rakan-rakan kami yang lain. Dan kami mengharap juga pihak atasan yang lebih tinggi kementerian melihat kurikulum ini suatu gerakan yang tersusun, yang boleh diatur, yang mana akhirnya dia mampu seperti dipatenkan dalam bentuk DSKP dan sebagainya. Sebab penting, ya, sebab kita bukan tumpukan akademik semata-mata, kita tumpukan kepada aspirasi murid tersebut. Apa yang perlu kita lahirkan pada pelajar tersebut? Keupayaan menguasai dua bahasa. Melalui aktiviti kurikulum, mereka boleh mengembangkan bakat mereka. Ada pertandingan orator, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Malah mungkin ada pelajar yang boleh menguasai bahasa-bahasa sukuan, yang mana bahasa-bahasa sukuan ini juga akan mempelbagaikan pengayaan bahasa. Okey? Jadi tidak salah kami katakan pergerakan yang tersusun ini dalam kurikulum ini dapat membantu meningkatkan martabat pelajar itu sendiri, terutamanya dari sekolah kami, dan harap kita sama-sama dapat mengambil kebaikan yang mana dapat disebarkan di mana-mana, di sekolah-sekolah lain. Kita ingin sharing amalan terbaik ini. Daripada saya, marilah kita dengar sedikit gurindam
kisah guru kau kekelem, cerita yang baik boleh ditiru. Kalau guru datangnya lambat, aktiviti berjalan tersekat-sekat. Kalau guru lambat ke padang, murid berpeluang curi pulang. Kalau guru tak buat persiapan, semua aktiviti jadi lintang pukang. Kalau guru tak ambil kisah, murid terbiar tak tentu arah. Kalau guru banyak berceloteh, kemudian kalau guru banyak kaedah, murid banyak dapat faedah. Kalau guru suka menasihat, murid sentiasa dapat manfaat. Kalau guru berbudi bahasa, dia kenang murid sepanjang masa. Sebab itu elemen pengurusan dan keberadaan guru ini penting. Sebab guru adalah idola setiap pelajar. Setiap hari pelajar memerhatikan cikgu. Sebab itu kalau kita lihat secara umumnya, boleh katakan lebih 50% ataupun kurang sedikit daripada itu, pelajar-pelajar bila ditanya cita-cita untuk menjadi apa, menjadi guru. Kenapa? Separuh kehidupan mereka melihat tingkah laku guru. Jika guru tersebut menampilkan keguruan, kehebatan keguruannya, maka dia akan menjadi ikutan kepada pelajar. Budi bahasa, bahasa yang dipakainya akan menjadi ikutan pelajar dan dikenang oleh pelajar sepanjang hayat. Kemudian, kalau guru suka berdamping, berdekat pelajar, ramai murid dapat dibimbing. Kita damping pelajar bukan untuk sesuatu, tapi kita nak membetulkan kehidupan. Contohnya cara dia duduk, kita tegur. Cara dia ketawa, kita tegur. Ini penting kalau kita sering berdamping dengan pelajar. Kemudian, sekian dulu gurindam guru. Kalau terkena, jangan terharu. Ya? Jadi, kalau ada kelemahan daripada saya, buktilah itu bahawa saya ini manusia biasa yang ada kesilapan. Dan kesilapan itu, kalau kepada Tuhan, mohon ampun dan maaf. Jika kesilapan kepada Allah, tiada jualah caranya keampunan, kemaafan kepada Allah jua saya pohonkan. Mudah-mudahan perkongsian yang tak seberapa ini, seperti rumah atapnya bocor, papannya tidak tersusun, tapi apa kiranya jika ada yang baik, bolehlah kita berkongsi sama. Akhirnya sekali, pokok selasih di tepi perigi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SMK Paris hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.